bincang last week tentang hukum log ada 3. Yang pertama hukum hasil darab, yang kedua hukum hasil bahagi, yang ketiga hukum kuasa. Alamak. Boleh tak cikgu auto je ni? Siapa nak masuk ni? Tak ada pula. Okey, kemudian apa yang cikgu tak sentuh last week adalah satu perkataan anti-log ni, betul tak? Yang Kal tanya tu dalam grup. Anti-log ni apa? Okey, so anti-log ni sebenarnya awak tengok kat sini. Okey, yang sebelah kiri ni adalah bentuk log. Okey, katakanlah awak ada X sama dengan log suatu nombor dan asasnya adalah asas 10. So daripada bentuk log ni kita boleh tukar kepada bentuk indeks. So bila kita tukar kepada bentuk indeks, dia akan jadi N sama dengan 10 kuasa X. So inilah yang kita panggil anti-log. Okay, dia special untuk asas 10. Maksudnya kalau awak jumpa soalan kata, ni cikgu ambil contoh daripada buku teks je ni. Soalan kata cari nilai anti-log 2.1423. Maksudnya dia suruh kita cari 10 kuasa 2.1423. Okay. Kalau dia sebut anti-log X ni bermaksud 10 kuasa X. Ataupun nak senang ingat, perkataan anti-log ni bermaksud 10 kuasa. Okay. Jadi kalau disuruh cari anti-log 2.1423, maksudnya carilah nilai untuk 10 kuasa 2.1423. Yang ni cuma tekan kalkulator je lah. Sama kalau dia kata anti-log negatif 3.3923, kita tekan kalkulator 10 kuasa negatif 3.3923. So tekanlah kalkulator dapat berapa? Yang ni tak nak bagi contoh banyak-banyak. Awak prepare tak tu? Awak ada kalkulator tak? Kalkulator, buku nota, buku teks. Okay, so kalau ikutkan yang ni dia bagi nilai 138.77. Yang bawah ni 10 kuasa negatif ni, masuklah negatif tu. 3.3923, dia akan bagi awak nilai yang besar ni. Bukan besar, kecil. 4.052 darab 10 kuasa negatif 4. Ataupun 0.004052. Macam tu. Boleh? Diam pula semua. Boleh. So anti-log ni sebenarnya dia berasal daripada ni lah, log asas 10. Kalau dalam log asas 10, so bila kita tukar kepada indeks dia akan jadi 10 kuasa something. So itu adalah anti-log. Tapi ini cikgu rasa taklah ni sangat. Tapi awak kena tahu jugalah apa itu anti-log. Dalam exam mungkin tak ditanya kot. Okey, lepas tu last week kita ada belajar juga tentang, ada lagi nak masuk. Kita ada belajar juga tentang cari nilai, betul? Last week kita belajar macam mana nak cari nilai. So kalkulator kita hanya boleh bagi nilai kalau log asas 10. Maksudnya contohnya dia minta kita cari nilai log 9 asas 10. So yang ini kita boleh direct tekan kalkulator. Tekan je perkataan log, tekan je nombor 9. Okay. Tekan yang log tu, tekan 9. So terus bagi nilai. Tapi kalau dia minta kalau dia minta jap. Kalau dia minta contohnya log
256 asas 4. So yang ini tak boleh nak direct tekan kalkulator. So kita kena modify dia sikit. Okay, kita kena tukar dulu log asas 4. Kemudian 256 ni kita kena tukar dia jadi 4 kuasa 4. Okay. 256 ni kita tukar jadi 4 kuasa 4. Lepas tu ikut hukum kuasa 4 yang atas ni, yang kuasa ni boleh pergi ke depan. Okay, so dia akan jadi 4, ada log 4, asas 4. So kita dah belajar kalau log sini A, sini pun A, nilainya adalah 1. So ini nilainya adalah 4. 4 darab dengan ni semua ni adalah 1. Sambil-sambilnya awak sempat salin ke ni? Kalau tak sempat salin bagi tahu cikgu ni apa turunkan balik. And then contohnya lagi kalau C lah contohnya, C pula. Ada satu soalan, dah buat ke ini tu? Log 64 asas 2, sama jugalah. Tak boleh nak tekan kalkulator direct, so kita tukar dulu. Log asas 2, 64 ni kita tukar jadi 2 kuasa something juga. Boleh jadi berapa tu? 2 kuasa 6. Okay, 64 ni boleh tukar jadi 2 kuasa 6. Ni tukar jadi ni. Kemudian 6 ni boleh turun ke depan. So dia akan jadi 6 darab dengan log 2 asas 2. So log 2 asas 2 nilai dia 1, 1 darab 6 kita dapat 6. So itulah cari nilai dia mesti kalau nak guna kalkulator mesti dia log 10, asas 10. Kalau asas lain tak boleh straight away tekan kalkulator. Tapi kita adalah macam-macam cara lain nanti kita akan belajar. Okey, kemudian cikgu nak sambung. Hari tu kita dah buat latih diri 4.10, 4.10 kan. Kita dah buat sampai situ. So hari ni cikgu nak sambung latih diri 4.11, 4.11. 4.11 dekat muka surat 116. So tengok buku teks. Kita tengok latih diri 4.11 muka surat 116. Okey, soalan nombor 1. Dia kata tulis ungkapan berikut sebagai logaritma tunggal. Okey, tulis ungkapan panjang-panjang dia bagi tu sebagai logaritma tunggal. Okey, log tunggal ni maksudnya kalau tengok tu macam contohnya A, dia ada log X asas 2 ditambah dengan log Y kuasa 2 asas 2. So kalau dia sebut logaritma tunggal tu maksudnya dia nak at last nanti jadi 1 je log. Instead of 2 ni jadi 1 sahaja. So kat sini kita akan pakai hukum log yang kita belajar lah. Okey, hukum log yang kita belajar, kalau kita nampak ni ada plus, maksudnya kita akan guna hukum hasil darab. Okey, asas dah sama, sini asas 2, sini pun asas 2. Jadi kita akan buat, kita combine lah dia. Log, okey, kita satukan dia, asasnya adalah asas 2. So bila plus X ni, okey, sebelum tu, okey boleh je. X jadi darabkan dengan Y kuasa 2. Macam tu. Okey, satu ambil dekat sini, X. Satu lagi ambil dekat sini, Y kuasa 2. So kalau daripada yang bawah ni, kalau kita pecahkan dia akan jadi macam atas.
Daripada atas ni kita gabungkan dia akan jadi macam bawah ni. So cukuplah kat sini dah menjawab soalan pun sebab dia cuma nak tulis sebagai log tunggal. So log tunggal maksudnya ada satu je perkataan log. So dah okey lah ni. Okay, ini maksudnya dia cuma nak awak praktis macam mana nak gunakan hukum kuasa, hukum hasil darab, hukum hasil bahagi. Kalau B, tengok B. B kita ada log X, asasnya ialah B, ditolakkan dengan 3 log Y, asas dia B juga. Okay. So asas okey, tak ada masalah, memang dah sama asas B, cuma bentuk tak berapa sama sebab yang depan ni ada 3 biji. Ada log, ada X, ada asas B. Yang dekat belakang ni dia ada 4 biji. Dia ada log, ada Y, ada asas B tapi ada nombor 3 dekat depan ni. So bila kita nak combine dia, dia mesti sama bentuk. So kalau depan 3 biji, belakang pun 3 biji. Jadi kita alihkan dulu ikut hukum kuasa, 3 ni akan naik atas. So log X asas B kita tolakkan dengan log Y kuasa 3. Asas pun B juga. Apa nak masuk tadi hilang? Kejap ya. Mana dia? Okey, kemudian so bila kita nampak ini adalah minus, so kita tahu kita akan guna yang kedua tu, hukum hasil bahagi. So kita ada satu log, satu asas yang sama iaitu asas B. So bahagi kita akan buat X bahagi Y kuasa 3. Itu sahaja. So log X over Y kuasa 3, asasnya asas B. Kemudian yang lain tu boleh buat sendiri kot. Kan boleh tak? Maksudnya awak tengok-tengok sendirilah. Cikgu rasa antara C, D dengan E tu tak ada apa yang susah pun. Okey, kita tengok D sekejap. Satu, tengok D. D dia bagi dekat kita 1/2 log X plus 4. Ada bunyi-bunyi apa? Oh, bunyi chat ke? Okey, silakan bunyi orang nak masuk. Okey, log X asas 4 ditambah dengan 2 ditolakkan dengan 3 log Y asas 4. Okey. So samalah. Kita nak combine dia pun kita mesti pastikan bentuk dia sama. So kita nak pastikan ada 3 bentuk tu. Ada perkataan log, ada asas, ada nombor macam ni. So kat sini 1/2 ni kita akan naikkan ke atas jadi kuasa untuk X. 3 ni kita akan naikkan ke atas jadi kuasa untuk Y. So sekarang ni 2 ni kita nak kena tukar bentuk jadi macam ni. So macam mana kita nak jadikan dia 2? 2 ni bermaksud 2 didarabkan dengan 1. 1 ni kita boleh tulis dalam bentuk log. Dia boleh jadi log. Nombor dekat sini dengan asas dia mesti sama. So kalau kita tengok soalan ni dia pakai asas 4. Sini asas 4, so dekat sini pun kita tukar kepada asas 4. So kita akan buat log 4 asas 4. Okay, ini adalah bernilai 1. Log 4 asas 4 ni bernilai 1. Kemudian disebabkan nilai di sini adalah 2. So kita buat macam ni lah. 2 darab dengan 1. Ni adalah 1. Okay, bermaksud dekat sini kita akan buat dia jadi log X kuasa 1/2 asasnya ialah 4 ditambah dengan
log log 4 asas 4. Ini nilainya adalah 1. Kalau nilainya 2 maksudnya kena ada 2 dekat depan ni. Tapi 2 ni pun boleh naik ke atas. Okay, 2 ni naik ke atas ini ikut hukum kuasa. So kita tulis dia sebagai log asas 4, 4 kuasa 2 macam tu. Okay, so yang ini kita tulis dia log y kuasa 3 asas 4. So semua bentuk dah sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So kita sekarang ni tinggal nak combine dia. Okay, yang mana plus akan jadi darab, yang mana minus akan jadi bahagi. So kita akan buat satu single log. Asas dia adalah asas 4. So kita ada x kuasa 1/2 ni bermaksud punca kuasa 2x. Punca kuasa 2x. Kat sini kita ada tambah, sini kita ada tolak. Okay, bermaksud punca kuasa 2x dengan 4 kuasa 2 ni didarab. 4 kuasa 2 tu adalah 16 lah. Dia adalah 16. Kemudian tolak ni kita buat bahagi. So kita ada y kuasa 3. Ni tak comel lah macam ni. Punca kuasa 2x 16. So kita akan tulis cantik-cantik sikit. Log asas 4. 16 punca kuasa 2x bahagi dengan y kuasa 3. Boleh? Kenapa punca kuasa? Sebab ni x kuasa ni. Kan kalau kuasa 1/2 kan dia adalah punca kuasa 2. Kita belajar dekat indeks. Kalau dia 1/3, dia adalah punca kuasa 3. Kalau dia adalah 1/4, maksudnya dia punca kuasa 4. Okey, boleh? Ingat tak belajar indeks tu? Tak ingat dah? Okey, tak apa. Boleh tengok balik dekat bahagian indeks nanti, dekat hukum-hukum indeks yang cikgu senaraikan panjang tu. Okey, ada apa-apa soalan tak so far? Kalau tak ada, cikgu proceed nombor 2. Tak ada. Okey. So cikgu proceed nombor 2. Nombor 2 dia kata jika diberi log 3 asas 2 adalah P dan log 5 asas 2 adalah Q. Okay, ni dia bagi dekat kita Dua benda ni dia bagi kat kita. Lepas tu dia suruh ungkapkan. Ungkapkan cikgu kata apa? Express ataupun tulis. So, dalam matematik macam mana nak ungkap atas kertas kan? So maksudnya ungkap tu adalah tuliskan. So tuliskan setiap yang berikut dalam sebutan P dan Q. Maksudnya kita nak kena tulis dalam in terms of P and Q lah. Mesti ada P, mesti ada Q. So kalau A tu dia bagi kita log 10 asas 2. So sini tak ada P, tak ada Q. Macam mana kita nak tulis dia supaya ada P, ada Q. So kat sini kalau kita tengok nombor 10 ni lah. Kita nak kena adjust yang 10 ni. Sebab asas dah okey dah, asas 2. Sini atas ni dia bagi asas 2, ini pun asas 2. Cuma nombor ataupun value dia bagi kat kita kat sini ialah 3 dengan 5. So 10 ni kita cubalah adjust macam mana. So kita boleh buat log 10 ni kita boleh tukar dia jadi log berapa? Asas masih samalah 2. Okey. So kita boleh tukar dia jadi 2 darab dengan 5. Dapatlah 10. So bila sini adalah hasil darab, kita boleh gunalah hukum hasil darab. So kita akan tukar dia menjadi, kita pecahkan dia jadi 2. Daripada satu single log ni, kita tukar jadi 2. Yang pertama kita ada log 2, asasnya adalah 2. Satu lagi, mesti guna plus lah sebab ini hasil darab, kita guna plus. So log satu lagi adalah 5, asas
2. Okay, sebab kita sedang pecahkan benda ni. Jadi 2 log. Log 2, satu lagi ialah log 5. Operasi dia operasi tambah. Okey, kemudian log 2 asas 2 dah tahu dah nilai dia adalah 1. Kemudian log 5 asas 2 dia dah bagi dekat atas, ini adalah Q. So inilah jawapan dia. Log 10 asas 2 kita boleh tulis sebagai 1 tambah Q. Lepas tu B cikgu skip, awak buat sendiri. Nanti okey, kita tengok C. C dia bagi kita log punca kuasa 2 15 asas 2. Okey, so kalau yang ni macam mana pula kita nak tukar kepada P dan Q? Okey, nombor-nombornya adalah 3 dengan 5. Okey, P ni dia berkait rapat dengan nombor 3 dan 5. So 15 ni actually kita boleh tukar kepada 3 darab 5 lah. Tapi okey, awak boleh tukar macam ni. Punca kuasa 2, 3 darab dengan 5. Macam tu. Ataupun yang ni pun kita boleh tulis sebagai macam ni. Punca kuasa 3 darab dengan punca kuasa 5. Macam tu pun boleh juga. Ini kita dah belajar kan dekat hukum set. Hukum set. Kemudian samalah, ini pun ialah hukum hasil. Hukum hasil darab juga. Ini satu benda, punca kuasa 3 didarabkan dengan punca kuasa ini punca kuasa 23, ini punca kuasa 25. Set 3 dengan set 5. Okay. So yang ini kita boleh pecahkan kepada 2 log juga. So satu ialah log 2, set 3 tambah log asas 2, set 5. Tapi set ataupun punca kuasa 2 ini dia bermaksud kuasa 1/2. So kita boleh buat log asas 2, 3 kuasa 1/2 tambah dengan log asas 2, 5 kuasa 1/2. Kenapa kena tukar? Tak boleh ke tinggal dalam set? Tak boleh sebab dekat atas ni tak ada set. Atas ni tak ada set. Dia bagi cuma log 3 dengan log 5. So kita kena buangkan set tu. So bila kita buang set ni jadi kuasa 1/2. 1/2 ni seperti mana kita tahulah guna hukum kuasa boleh turun ke depan. So dia akan jadi 1/2 log 3 asas 2 ditambah dengan 1/2 log 5 asas 2. So daripada sini barulah kita dapat jawapan dia. 1/2 log 3 ni adalah P. Ditambah dengan 1/2 log 5 tu adalah Q. So jawapan dia 1/2 P tambah 1/2 Q, ataupun kita boleh tulis sebagai 1/2 P tambah dengan Q. Mana-mana pun boleh. Okey, ada soalan setakat ini? Ada. Tak ada, bagus. Tadi daripada awal pun boleh juga kalau ada yang buat macam ni dulu. Contohlah kalau saya ingat apa. Kalau ada yang buat log asas 2 set 15, dia tukar dulu jadi log asas 2 15 kuasa 1/2. Lepas tu dia bawa dulu 1/2 ke depan. Jadi log asas 2 15. Pun boleh juga, tapi kena hati-hati ya sini. Mesti ada bracket ni. Okey, so kat sinilah tukar jadi log 2 3 tambah dengan log 2 5. So dapat juga jawapan yang sama, 1/2 P tambah Q. Sama je.
Okey. So kalau dah habis sampai sini maksudnya kita dah praktis semua hukum-hukum dia. Kita akan masuk benda yang baru iaitu menukar asas. Yang ni dah sempat salin Hari ni kita ada 63. Okay, not bad. 63 orang. Okay, so cikgu sambung lagi Kita tukar asas, menukar asas dalam logaritma. So kalau kita ada contohnya, kalau kita ada satu log B asas A. Kita boleh tukar daripada asas A ni, kalau kita tak suka asas A ni kita boleh tukar. Ambil saja apa-apa nombor yang kita suka. Sebagai contoh cikgu nak C. So cikgu tukar daripada asas A ni, cikgu tukar kepada asas C. Tapi cikgu mesti buat dia jadi pecahan. Okay, bawah asas C, atas pun asas C. So atas ini kita kena letakkan nombornya ialah B. Bawah ni nombornya adalah A. Okay, hukumnya begitu kalau kita nak tukar asas. Sebagai contoh, kalau cikgu ada log 5 asas 3 contoh. So cikgu nak tukar dia kepada asas 10. So cikgu akan buat log asas 10. Dekat atas cikgu akan guna nombor 5. Dekat bawah, cikgu guna log asas 10, mesti guna nombor 3. Okey, 5 ni akan duduk di atas, 3 ni akan duduk di bawah. Okey, asas ni terpulang kepada kita nak tukar kepada asas berapa. Okey, so sebenarnya menukar asas ni banyaknya related dengan bila kita nak cari nilai. Okay, soalan suruh kita cari nilai log 5 asas 3 ni. Macam mana kita nak cari? So sebab kita dah kata kalau nak guna kalkulator hanya boleh bagi nilai untuk log 10. So kalau macam ni kita dah tukar, kita bolehlah cari nilai ni. Kalau dia macam ni je, tak tahu nak cari. Macam mana nak cari nilai log 5 asas 3? Tak tahu. So kita tukar asas kepada asas 10. So atas kita ada log 5 asas 10, bawah kita ada log 3 asas 10. So kita cari nilai. So ambil kalkulator, awak tekan, atas ni awak cuma tekan log and then 5. Bawah ni awak tekan log asas 3. Sebab perkataan log tu untuk kalkulator kita bermaksud log asas 10. So awak tekan log 5, dapat jawapan berapa. Lepas tu awak terus bahagikan dengan log 3. Sorry, ya? Ada orang tanya apa-apa ke tadi? Dia buka mic tu. Oh, okey. So awak dapat ke jawapan sama macam cikgu 1.465? Dapat. So itulah tujuan yang paling utama lah. Tujuan utama kita belajar macam mana nak tukar asas. So ini soalan dia tak susah pun. Ini banyak dalam latih diri 4.12. Kita tengoklah sikit. Latih diri 4.2 muka surat 118. 4.12 muka surat 118. Tengok nombor 1 tu. Nombor 1, nilaikan setiap yang berikut dengan menukarkan asasnya kepada asas 10. So sebagai contoh, kalau 1A tu dia bagi log 22 asas 3. Maksudnya kalau nak kira guna kalkulator mesti tukar kepada asas 10. So dia akan jadi pecahan lah. 1 ialah ke atas ni log asas 10, nombornya ialah yang besar tu 22. Yang bawah ni nombor yang kecil, yang asas ni 3. So ini tekan je kalkulator, tekan je log 22
sama dengan berapa, kemudian terus bahagi dengan log 3. So awak akan dapat jawapan dia 2.814 kalau kita bundalkan dia. Okay, so yang lain tu pun semua sama je. Okay, bentuk yang sama, so cikgu tak nak buat banyak-banyak lah. Contoh ni, B, C, D semua sama je, boleh buat sendiri tu. Cuma tengok nombor 2. Nombor 2 dia kata tukarkan setiap yang berikut kepada logaritma jati dan nilaikan. Apa benda logaritma jati ni? So sebenarnya dalam kalkulator kita sebelah log tu awak ada jumpa dia ada ln, betul tak? Ln. Ln ni adalah ln. Okay, log ni dia adalah log asas 10. Kalau ln ini ataupun kita panggil dia ln, dia adalah log asas exponential. So exponential ni dia ada nilai dia yang tersendiri. Nilai exponential ni dia adalah 2.7182828 panjang lagi. Okey. So bila sebut perkataan log bermaksud log asas 10. Bila sebut perkataan ln bermaksud log asas 2.7182828 ataupun nama famous dia adalah exponent. Okay, so ini adalah logaritma jati. Ini dia logaritma jati. Okay, sekarang dah kenal log jati? Lepas ni kalau orang tanya log jati tu apa? Log asas I ataupun kita sebut ln. I tu apa? I tu eksponen. Eksponen tu nilai dia 2.7182828 panjang lagi. Okay. Sebab itulah kita tak sebut yang tu. Kita terus bagi nama dekat dia eksponen. Sama lah macam pi. Kan? Kan orang selalu sebut pi. Orang tak sebut nilai dia 3.142 bla 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 tu. Orang terus sebut pi. Sama lah juga dengan eksponen. Okay, orang tak sebut 2.718, 218 apa semua. Orang terus sebut eksponen. Okay, so bermaksud penukaran asas ni ada dua lah. Sama ada kita tukar kepada log 10 sebab kalkulator boleh bagi log 10, asas 10. Ataupun kita tukar kepada ln. Boleh juga. Sebagai contoh soalan A. Soalan A dia bagi log 225. Asas 7. So actually kita nak tukar dia kepada log asas 10 pun boleh. Nak tukar dia kepada ln pun boleh. Cuma soalan dah mention. Nombor 1 ni dia nak suruh awak buat guna log 10. Nombor 2 ni dia nak suruh awak guna log jati. So awak tukarlah kepada ln. So bila awak nak tukar kepada ln, awak bolehlah tulis dia sebagai pecahan pecahan. So boleh tulis dia sebagai log asas I, bawah pun log asas I. Atas mesti ambil 225, bawah mesti ambil 7. Tapi biasanya orang dah tak tulis dah log asas I. Orang terus tulis ln. Ln 225 bahagi ln 7. So understood lah bila tulis ln ni bermaksud log asas I, log jati. Okay. So yang ni samalah cari nilai je daripada kalkulator. Tekan je ln, sebelah log tu tekan je ln 225. Cari jawapan dia dapat berapa. Kemudian bahagi je terus dengan ln 7. So awak akan dapat jawapan dia adalah 2.783. Adakah awak dapat nilainya? Dapat. Dapat, okey. Samalah B dengan C tu pun tak nak buatlah sebab benda yang sama, okey? Exactly bentuk yang sama. So awak boleh. Sorry? Ambil berapa titik perpuluhan? Macam cikgu biasa cakap,
paling kurang 3 significant figures. Bukan ikut decimal 3 significant figures. So kalau ini cikgu bagi 4 significant figures. Kalau buat 2.78 pun dah okey dah. 3 significant figures. Okay. Biasanya ini adalah paling kecil lah. So awak boleh bagi 3 dan lebih sikit. Bagi 4, 5 pun boleh. Dalam exam tengok arahan lah sebab kalau untuk KBSM sebelum ni memang dia setkan 3 significant figures. Okay, untuk KBSM sebelum ni. Memang dekat arahan booklet soalan tu dia berkata jawapan beri sehingga 3 significant figures. Tapi untuk awak nanti tengoklah kalau dia bagi arahan lain. Dia nak 2 significant figures saja ke 4 ke. Tapi cikgu rasa tak ubah kot benda ni. Normally 3 significant figures lah. Dah cantik dah. Nombor 3. Nombor 3 bolehlah kot tengok sikit nombor 3. Diberi log 2 asas 3 sama dengan T. Okay, dia bagi kat kita log 3 asas 2. Terbalik. Log 2 asas 3. Ini adalah T. So dia suruh ungkapkan. Ungkapkan means tuliskan. Okay. Setiap yang berikut dalam sebutan I. So A tu dia bagi log 9 asas 2. Kat sini awak nampak kan? Sini berbeza dengan soalan tadi. Soalan PQ tadi memang asas dia dah bagi asas yang sama dah. Tapi kat sini nampak ini asas 3. Tapi bila dia bagi soalan, dia bagi asas 2. Tak sama. Sebab itulah di sini kita kena buat penukaran asas. Okay, sebab kita nak pakai information yang dia bagi kat kita ni. Kita nak pakai. T ni mesti berkait rapat dengan asas 3. So kalau kita nak ungkapkan dalam sebutan T, kita mesti tukar benda ni dalam asas 3. So kita tukarlah. Dia akan jadi pecahan. So atas pun log asas 3, bawah pun log asas 3. So yang atas kita ambil yang nombor besar ni. Bukan nombor besar nilai, maksudnya besar tulisan ni. Yang kecil asas ni duduk bawah. So sini asas duduk bawah. Ni nombor 9 duduk atas. So bawah cantik dah tu. Log 2 asas 3 dah ada dah T. Yang atas ni kena modify sikit lah. So atas ni kita kena buat log 9 tu tukar kepada 3 kuasa 2. Asas dia 3. Bahagi bawah dah cantik dah. Itu adalah T. So yang atas ni samalah guna hukum kuasa yang kita duk buat daripada tadi tu. 2 turun ke depan. So log 3 asas 3. Buruk dia 3 ni. 3 ya. Log 3 asas 3 ni bernilai 1. So 2 darab 1 ialah 2. So kita punya jawapan adalah 2 per T. Kemudian ambil satu lagi contoh. Contoh mana awak nak? Yang mana? A, B, C, D. A dah buat, B, C, D. D lah D. D ya, D. D. Pecahan lah tu. Kan saya. Okey, kita buat D. D log asas 2 juga. 9 per 4. Macam mana nak buat yang ni? 9 per 4. Samalah juga ni. Asas 2 kita kena tukar dululah. Tukar dulu. So 9 per 4 ni kalau kita nak ubah dia dulu boleh tak? Kita nak jadikan dia 2. Sebab ini adalah hasil bahagi. So kita boleh tukar dia kepada log asas 2 9 tolak log asas 2 4. Sebab itu guna hukum hasil bahagi. Kemudian kita tukarlah kat sini. Tukar asas. So tukar asas, sini akan ada satu pecahan, sini akan ada satu pecahan. Operasi di tengah-tengah adalah operasi tolak. So sini kita tukar kepada asas 3, asas atas 9, bawah adalah 2.
kat sini kita tukar asas 3 juga, atas 4, bawah adalah 2. So yang depan ni tadi dah cari dah kan? Ni exactly sama macam kat atas tadi. Log 2 asas 9. So kita ambil je lah jawapan daripada atas tu boleh eh? Jawapan dia adalah 2/T. Ditolakkan dengan, okey ni log 4 asas 3 tak ada kan? Cuma kita boleh tukar benda ni jadi log asas 3, 4 tu jadi 2 kuasa 2. Bawah ni log 2 asas 3 ni adalah T. Cuma kat sini hati-hati cikgu takut ada yang laju sangat nak buat. Ni. Dia tengok je macam ni, dia terus buat apa? T kuasa 2. Dia nampak log 2 asas 3 ni adalah T. Lepas tu dia nampak ada kuasa 2, terus dia buat T kuasa 2. Tak boleh. Okay, sebab ikut hukum kuasa, benda ni kena turun dulu ke depan. Okay, so dia kena jadi, yang depan ni tak ada isu lah, 2/T. Yang ni dia kena jadi 2 log 3 asas 2/T. So sebenarnya benda ni adalah 2T. Dia bukan T kuasa 2. Itu tolong berhati-hati. Jangan laju sangat, nampak je ni dah okey, ada kuasa terus bantai T kuasa 2, habis salah. Okey, 2/T tolak 2. So ni semua adalah T kan. So ini adalah 2T per dengan T. So T atas T bawah ni boleh cancel lah. So tinggallah dia 2/T minus 2. So itu sahaja jawapan dia. Boleh follow setakat ni? Boleh. Baru tengok chat. Apa tu ya, saya dapat nilai lain tu ke tak ke 12, oh lama dah tu, 12.33, sorry. Okay, so sekarang 12.47, ada lagi 10 minit. Apa, habiskanlah, lagi 10 minit. Kita nak habis ni bab 4 ni lah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum log. Ni sempat salin aku teruskan ni. Okay, so macam biasalah, part last kali mesti part penyelesaian masalah. Okay, menyelesaikan masalah. So kita dah belajar semua hukum-hukum dia, macam mana nak tukar asas. So kita menyelesaikan masalah yang melibatkan log. So biasanya macam cikgu explain masa first masuk log hari tu. Biasanya kita pakai dia ni bila mana kita tak boleh nak selesaikan tukar kepada bentuk indeks. Macam hari tu cikgu kata kalau kita ada 9 kuasa X sama dengan 81, kita boleh tukar dia jadi 9 kuasa X sama dengan 9 kuasa 2. Kita boleh samakan asas kat sini, kita boleh compare indeks. So X sama dengan 2. So masalahnya ialah bila kita ada keadaan contohnya 3 kuasa X sama dengan 70. 70 ni tak boleh nak tukar kepada 3 kuasa something. Nak tukar berapa? 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. Kalau kita buat 3 kuasa 5, berapa? 3 kuasa 5 dah 243, lebih 3 kuasa 4 dah 81. Maksudnya tak ada 70 ni nak tulis sebagai 3 kuasa something, tak ada. So daripada situlah kita kena guna log. Okay, so kita ambil satu contoh soalan. Muka surat 120. Ke surat 120, latih diri 4.13. Latih diri 4.13, muka surat 120. Okey.
Selesaikan. Okey, macam biasa cikgu selalu tekankan perkataan selesaikan. Selesaikan means cari nilai pemboleh ubah. So dalam kes kita kalau tengok A, B, C tu semua guna pemboleh ubah X. Maksudnya cari nilai X. So selesaikan persamaan berikut dengan memberikan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, so soalan ni spesifik dia tak sebut pasal significant figures ke apa, dia nak 3 tempat perpuluhan. So mesti bagi jawapan 3 tempat perpuluhan. So A dia ada 4 kuasa 2x tolak 1 sama dengan 7 kuasa x. So bentuk ni dia tak sama dengan atas ni Ini contoh je, contoh penyelesaian masalah kalau kita ada masalah sebegini. Kita akan guna log. Okey, yang ini kita akan selesaikan jadi macam mana? X sama dengan log asas 3, 70. So kita boleh cari nilai guna kalkulator, tukar kepada log 10, 70 bahagi dengan log 10, 3. Okey, itu satu bentuk masalah dia. Ada lagi bentuk lain, bentuk yang macam ni. X ada di sini, X ada di sini. So kiri kanan ada X sekarang ni. Okay, so untuk soalan ini caranya ialah kita take log both sides. Okay, take log on both sides. Okay, maksudnya macam biasalah, kini ni persamaan kan, persamaan kena adil. Kalau kita kuasa 2 sebelah kiri, kita kuasa 2 juga sebelah kanan. Kalau kita darab 2 sebelah kiri, darab 2 juga sebelah kanan. So kita sekarang ni nak ambil log on both sides. Log means log asas 10. Okay, tapi bila kita tulis log understood, ini adalah log asas 10. Kalau kita tulis log understood, ini adalah log asas eksponen. Macam tu. So kita boleh tulis log sahaja. Okay, take log on both sides maksudnya cikgu akan buat macam ni. Sebelah kiri cikgu ambil log asas 10. So cikgu ada log 4 kuasa 2x tolak 1. Sebelah kanan pun mesti ambil log juga. Log asas 10, 7 kuasa x. Lepas tu dari sini kita akan guna hukum kuasa. Okay, walaupun awak tak nampak asas, sebenarnya dia ada asas kat sini. Log means log asas 10. Cik je gugur. Awak nak letak pun tak salah. Okay, tapi kalau tengok contoh-contoh dalam buku teks biasanya dia takkan letak dah 10 tu. Sebab dia understood. Log tu maksudnya log asas 10. Kalau awak letak pun tak salah. Okay, so ini adalah kuasa. Kuasa, so ikut hukum kuasa dia boleh turun ke bawah. Jadi kita akan proceed 2x tolak 1 tu turun ke depan. 2x tolak 1 turun ke depan didarabkan dengan log 4. Okey, kemudian sini pun x ni turun ke depan. Sini ada log 7. Macam tu. So sekarang kita nak cari nilai x. Okay, so x tu kat mana? X ada dekat sini, x ada dekat sini. So apa yang kita nak buat ialah kita kumpulkan x dengan x. Yang tak ada x dengan tak ada x. Okay, so ini bermaksud 2x tolak 1 didarabkan dengan log 4. Ini bermaksud x didarabkan dengan log 7. So apa yang kita boleh buat ialah ni bawa ke sini lah. Yang ni bawa ke sini. So kita ada 2x tolak 1 bahagi dengan x sama dengan apa yang boleh buat? Log 7 bahagi dengan log 4. Boleh kira tak sebelah kanan tu ada ni dapat berapa? Diam je. Dah keluar ke semua ni? 1.404. Ada nilai panjang lagi kan? Panjang lagi kan? Log
bahagi log 4. 1.4036 1.403677 semua tu lah kan. Dapat macam tu kan. Okey, tak apa. So, sebelah sini tak settle lagi ni. 2x tolak 1 per dengan x. Macam mana kita nak selesaikan dia? Kita nak nilai x sahaja. So sini kita kena pecahkan dululah. 2x per dengan x tolak 1 per x. Okey, sebelah sini ni disebabkan ni nombor ni panjang lagi tau. So kita jangan selesaikan dululah. Kita biar je dulu kat sini. Log 7 bahagi log 4. Okey, tak payah cari nilai lagi. Kemudian nantilah kita cari. Kita selesaikan sebelah kiri ni dulu. So ini dua benda berkongsi satu penyebut. Kita boleh pecahkan dia. So x ini dengan x ini dia dah cancel out. So x ni ada kat sini sahaja. X ni ada kat sini sahajalah. Okey. Kemudian kita akan buat negatif 1 per x sama dengan log 7 bahagi log 4. Jangan lupa kita ada nilai 2 kat sini. So 2 ni kita sekarang dia dah tak ada x, so kita bawa dia join pergi sebelah kanan. So kita akan buat tolak 2. Macam tu. Okey. Kemudian daripada sinilah kita nak kira. Negatif 1 per x. So kita nak cari cuma nilai x je tau. Kita nak cari nilai x sahaja. So macam mana kita nak buat? So kalau kat sini tadi awak boleh kira lah log 7. Kira terus semua benda ni. Log 7 bahagikan dengan log 4, dapatkan nilai dia dulu yang panjang-panjang tadi tu, baru awak tolakkan dengan 2. So awak akan dapat sini negatif, ambil, sini jangan terus ambil 3 tepat perpuluhan tau, ambil panjang sikit. Okay, sebab kita tak habis lagi ni, ada lagi benda kita nak buat dengan ni. Sebab dia sini ialah negatif 1 per x, belum x lagi. So ambil panjang sikit, 0.596 32 contohnya. So kalau dia nak minta 3 tepat perpuluhan, sini kita ambil lebih 5 ke 6 ke. Okay. Kalau nak ambil semua dalam kalkulator awak tu pun boleh juga. Kalau awak nak ambil 596 322 539 tu pun boleh. Okay. So macam mana kita nak cari nilai x? So x kita akan buat negatif 1 bahagi dengan jawapan kita kat sini. Negatif 0.596 322 539. So x kita akan dapat, dalam kalkulator tu awak tekan je lah 1 bahagi answer, negatif 1. Negatif 1 bahagi answer. So by right awak akan dapat x tu sama dengan 1.67694. So bila dia suruh bagi jawapan kepada 3 tempat perpuluhan, jawapan akhir awak mesti bundar. Dia jadi 1.677. Okay. Awak akan bundar di part. Apa pula tu? 67. 7. Betul lah. Okay. Awak akan bundarkan. Okay. 6 ni disebabkan nombor 9 ni dia akan jadi 7. So 677. So sebab cikgu nak berhenti, memang nak berhenti pukul 1. So 1 je lah contoh untuk hari ni. So nanti next class kita akan sambung lagi. Pas raya. Sambung lagi tengok contoh-contoh lain. Okay. Boleh follow ke step dia? Okay, so bawah ni semua adalah algebra sebenarnya. Okay. Material log kita, content log kita ke atas ni je. Yang kita baru belajar lah maksudnya. Yang kita baru belajar semua ke atas ni je. Sampai sini, ini semua dah kemahiran algebra kita. Okay. So soalan macam ni nak selesaikan persamaan, ada x di kiri dan kanan dekat bahagian kuasa. Okay. Bila x ni duduk dekat bahagian power, dekat bahagian kuasa,
kat bahagian apa kata index. Bila X ni duduk dekat bahagian index, kita susah nak cari. Okay, kita kena bawa dia turun. Kena bawa dia turun ke bawah. That's why kita kena ambil log. Sebab hukum log je yang ada kata kuasa tu boleh turun ke bawah. Okay, so that's why kita ambil log on both sides. Ambil log 10. So disebabkan kita ambil log ni lah 2x tolak 1 ni boleh turun. Duduk sebaris dengan nombor-nombor lain. Dia tak duduk dah dekat atas pokok ni. Okay, so daripada sini bawah ni ke bawah ni semua kira-kira biasa. Okay. Konten kita hari ni cuma kita belajar macam mana nak ambil log on both sides. Lepas tu kita turunkan kuasa. Okay, so ada apa-apa soalan tak untuk dah pukul 1 dah. Ada apa-apa yang mana-mana tak faham kat sini, kat bahagian sini? Cikgu. Ya. Cikgu, saya tak faham yang latih diri 4.123 3D. 3D 4.12. 4.12 kejap. Tadi. Oh ni ya, ni Ni ke tadi? Kan? Ni, tak faham kat mana Okay. Which part? Yang highlight warna kuning. Warna kuning. Okey. Alamak, kecil pula. Sekejap. Oh, cikgu terbalik ke tulis tadi? Oh, patutlah awak tak faham. Cikgu tulis terbalik. Sorry, dia bukan. Ni, salah ni. Tak ada orang betulkan pun. Bukan log 2, 3. Log 3, 2. Oh, tak perasan. Semua orang tak perasan sebab dia pun nombor 23 kan. Okay, so thank you for pointing out. Sebenarnya dia log 2 asas 3. Siapa pelik kenapa pula lah jadi log 3 asas 2. So it's a typo lah. Cik typo. Salin pun sama je. Salin je salah je cikgu ya. So yang cikgu nak tekankan tadi tu ialah benda ni. Kalau awak nampak log 2 asas 3 ada kuasa 2 kat sini, jangan terus tukar dia, ini awak terus ambil dia sebagai T, lepas tu awak boh je T kuasa 2. Salah. Okay, ini 2 yang atas ni sepatutnya kena turun dulu ke sini. So dia jadi 2 darab dengan log 2 asas 3. So dia jadi 2T. So T kuasa 2 dengan 2T kan lain kan? So yang ni bukan. Tapi cikgu typo lah kat sini tadi. Salah tulis log 3 asas 2. Dia sepatutnya log 2 asas 3. Sebab inilah dia punya T tu. Okey, boleh Yang lain tak confuse ke? Sorry. Mereka ni kena bagi tahu awal sikit. Okey, so kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan, cikgu tutup dulu. Video ni nanti cikgu akan letak dekat YouTube. Ya. Kalau tak ada apa-apa, homework pun cikgu tak bagi kot rasanya. Akan ada nak. Ataupun sebenarnya tak perlu tunggu cikgu bagi homework pun. Buku teks ni awak boleh guna bila-bila masa sahaja. Tak perlu tunggu arahan daripada cikgu pun. Kalau awak rasa boring lah, tak boleh nak pergi ziarah raya kan, buat je lah apa-apa soalan dalam tu. So itu sahaja cikgu rasa, insyaAllah kita jumpa lepas raya. Selamat Hari Raya semua. Okay. Duduk raya cikgu. Alamak. Gurau. Kena add call cepat-cepat ni. Nanti lagi duit raya. Bukan cikgu. So by the way, terima kasih semua yang datang hari ni. Besok event. Terima kasih cikgu. Okay.